Sungai Wias terletak 20 kilometer dari Pos Pulat. Perjalanan kami memakan masa hampir 5 jam disebabkan keadaan jalan yang teruk selepas hujan lebat. Namun, usaha kami untuk menelusuri keperitan hidup mereka tidak berakhir di situ sahaja. Inilah Sungai Wias. Sungai yang terletak di Kampung Kuala Wias, Gua Musang, menjadi sumber air utama bagi penduduk orang asli kaum Temiar. Tidak ramai, hanya 6 keluarga yang menetap di kampung ini membabitkan hampir 30 penduduk. Keheningan pagi dengan alunan burung berkicauan cukup menggambarkan keindahan alam di kampung Wias ini. Namun ketika baru ingin menikmati ketenangan ini, muncul satu bau yang kurang menyenangkan. Bau yang cukup hanyir dan mula terlihat arus sungai yang mengalir, air yang berwarna kehitaman. Bagi merungkai segala persoalan ini, ayo kita dengar apa yang disuarakan oleh komuniti orang asli Kampung Wias. Kita tengok ini sungai hitam lah, tapi tak tahu mana tempat dia. Tempat dia mana? Hanya kita tengok sungai saya hitam. Kalau saya tahu orang kerja tempat dia, boleh saya cakap lagi, situ tempat, situ tempat. Ini saya tak tahu tempat. Hanya kita tengok hitam. Akhirnya hitam tu kita mandilah. Ini puncanya saya nak cakap pun tak tahulah juga. Kalau betul tak betul, orang kata orang kerja mas. Ulu. Orang kerja mas. Ini hanya tengok hitam saja. Tengok saya punya cucu mandi sungai balik gatal. Semua tergatal ini. Jadi semua pun ada juga. Walaupun Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa membekalkan sumber air bersih dengan kaedah boring atau air bawah tanah, namun ia hanya mampu bertahan selama 2 minggu sahaja. Ada 2 minggu. 2 minggu tak bawa minyak. Akhirnya ni saya kena kaki ni. Ni saya kena kaki lah. Gatal. Akhirnya lepas tu saya rasa gatal, saya pergi dengan itu pejabat kita lah sana jumpa. Saya jumpa dengan pejabat kita Jakwa lah. Sekarang saya ni sudah ada gatal saya punya kaki. Apa hal? Saya mandi sungai. Tak ada minyak kita. Saya kata, takkan ini serikat tak ada minyak, tak ada bekal. Mengapa macam ni? Akhirnya orang kata, saya komen pula pejabat kita. Bukan saya komen. Ini saya pergi tanya sajalah, rayu-rayu. Akhirnya orang pun bawa minyak. Orang bawa, dia kata minyak ini jangan guna hari-hari. Minyak kita bawa ni sebulan, 1 tong sebulan boleh ke? Sebulan. Berapa tangki ni? 3 tangki. Nak mandi situ, basuh kain situ, masak situ. Memang tak berapa hari, 3 hari habis. Berkali-kali laporan dibuat kepada Jabatan Alam Sekitar dan Jakwa, namun sehingga kini masih tidak diendahkan. Tak ada langsung. Hanya orang suruh saya sendiri saja pergi sana lapor. Saya sendirilah. Tapi saya tak, sekarang ni saya tahu ni saya tak payah lapor lah. Saya bodoh lah. Orang cerdik. Orang mari macam orang mari itu kampung saya takkan 50 sen orang bagi. Semua orang terlibat dengan tu minyak. Sepatutnya jangan orang cakap banyak. Tak kontrak orang. Tapi saya ni untuk kesenangan nak mandi, nak minum, nak masak, tu saja. Sudah jatuh ditimpa tangga. Kini mereka diuji lagi apabila tanah adat yang menjadi bumbung mereka hari ini bakal tenggelam selepas siapnya pembinaan empangan hidroelektrik Nenggiri
pada 2026. Dia orang bina ampangan ni, dia kata nak tenggelam. Tapi pihak kami sayangkan tempat itu. Kampung kita dah biasa daripada berpuluh tahun berjok dari turun menurun, bertitih daripada muyang dulu hinggalah hari ini. Walau sebalas mana pun kami tak terimalah ampangan, sebab merosakkan kampung, merosakkan kebun, tanaman-tanaman kami titik peluh daripada dulu hingga ke sekarang. Jadi kami nak pindah pun rasa berat sikit lah. Dan lagi yang paling sayang sekali, mak bapak yang kita tinggal sini. Jadi itulah kami sayang. Sebab apa, kalau kita pindah pun bermakna bila dia naik air, 2 kali mati. 2 kali mati. Dia mati penyakit, lepas tenggelam air, bermakna 2 kali mati lah. Jadi musnahkan kampung halaman kita orang. Masih di Gua Musang, kali ini perhatian kami beralih ke Kuala Betis. Jambatan menuju kematian. Itu mungkin gambaran tepat untuk membawa naratif kesukaran hidup yang dihimpit orang asli Kuala Betis. Jambatan gantung yang menghubungkan antara dua kampung menjadi laluan utama dan pintas antara kampung Angkek dan kampung Podek. Dan di sini jugalah laluan yang digunakan anak-anak orang asli untuk ke sekolah. Bertahun-tahun penduduk membuat aduan dan laporan kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa. Namun sehingga kini masih tiada tindakan. Apakah suara dan nyawa mereka tidak bernilai? Isu jambatan tu sangat penting untuk kegunaan seharian kami dan budak sekolah. Jadi jambatan tu sangat teruklah dah rosak, tapi dah banyak kali minta membaiki pulih jambatan tu, tapi tak ada sampai sekarang. Jadi kami pun rasa amat bimbanglah jambatan tu. Kami takut sebab jambatan tu lagipun jambatan tu dia orang buat sempit. Lepas tu dia punya pagar pun tak berapa kukuh. Kita pun rasa takutlah sebab jambatan tu kami ada lalu lalang pergi beli barang dekat ikut jalan tu, sebab kita nak ikut jalan ni nak pergi kampung jiran pun sangat susah. Sebab jauh, terpaksa kami ikut jalan jambatan. Tapi itulah, kami lalu jambatan tu amat risau jugalah sebab dia punya jambatan pun tak berapa kukuh. Sekarang ni pun dia punya tali bawah dah macam sikit nak putus-putus. Kita pun sangat risaulah. Walaupun kerajaan persekutuan memperuntuk 274 juta ringgit, namun sebahagian daripada jumlah itu masih tidak mampu mengubah taraf hidup serta hak asasi hampir 20,000 penduduk orang asli di Kelantan. Sampai bila suara masyarakat orang asli ini akan terbiar? Sudah sekian lama mereka didiskriminasi oleh sesetengah pihak. Namun, siapakah yang bertanggungjawab membela nasib, hak dan juga kepentingan mereka?